ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهذا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi saudara pengacara majlis Al-Fadhil Ustaz Fariduddin, yang dimuliakan Al-Fadhil Dr. Muhammad Syakir daripada Wakaf Pahang yang baru saja memberikan ucapan suluk sebentar tadi, yang dimuliakan saudara-saudara pimpinan zakat dan wakaf bagi bentuk ini, bagi negara Raub ini, kepada muslimat yang mewakili LKPI, lembaga LKPIM, betul? LKPIM ini betul kita sebut? Betul. Yang daripada PECAP, kemudian tu di mana lagi yang saya tak sebut ni? Kamu gaduh pula tak sebut. Di mana lagi? Muslimat Sepang dan saudara-saudari hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Masjid Al-Muttaqin, Kampung Sepang. Bandar Sepang ke Kampung Sepang? Kampung Sepang, Kampung Sepang Baru, Raub. Masjid Al-Muttaqin, Kampung Sepang Baru, Sempang. Saya seumur hidup ni tak pernah sebut perkataan ni. Kampung Sepang Baru, Sempang, SEMPAM, SIMIMPAMIM. Kampung Sempang Baru, Sempang Raub, Pahang Darul Ma'mun. Alhamdulillah. Dan saya diraihkan oleh muslimat yang datang daripada berbagai tempat, berdekatan atau berjauhan daripada sini. Diucapkan terima kasih kerana kehadiran yang sangat baik. Bukan mudah hari ini, hari Selasa, nak mengumpulkan seramai ini. Setahu saya dalam sejarah 40 tahun saya bersyarah. Puan-puan, saya dah bersyarah ni 45 tahun. Macam umur sebahagian daripada puan-puan yang hadir ni. Tapi jarang dapat tengok seramai ini dan secomel ini. Boleh juga ramai tapi tak comel. Tapi yang ni dua-dua sekali. Ramai pun ada, comel pun ada. Alhamdulillah. Saya tengok uniform cantik. Tengok selendang cantik. PECAP pun memanglah ini satu Malaysia, inilah PECAP punya uniform memang cantik. Jadi yang lain-lain pun yang saya tak sebut ni cantik belaka. Yang tak sebut, aku tak disebut dia katanya. Okey, kita berjumpa pagi ni nak tengok tajuknya apa bekalan kita nanti. Apa bekalan kita nanti? Bekalan apa? Atau puan-puan nak ke Kuala Lumpur tengok anak yang bekerja di Kuala Lumpur bawa bekal, kan? Bawa lempeng. Raup apa? Makanan raup ni apa? Bawa patin. Lagi? Sambal hitam. Hitam ni hitam macam mana? Hitam manis ke? Bawa sambal hitam, bawa gulai patin untuk datang ke rumah anak di Kuala Lumpur sebagai bekal. Dan bekalan itu ada dua unsur. Satu untuk dimakan oleh anak dan cucu, satu lagi tanda kasih sayang kepada anak dan cucu. Kan? Kita masak daripada semalam, nak bertolak pagi ni, daripada semalam kita masak patinnya,
3 jenis masak patin. Patin masak tempoyak tu satu, lagi pais, tahu pais? Pais satu, lagi satu gulai patin itu satu. Ataupun goreng saja, tahu dengan cili dan bawang di atasnya. Itu dah dibawa. Dan ini dirancang daripada semalam lagi. Tidur pun tak akan nyenyak. Nak jumpa cucu yang baru lahir, baru seminggu lagi. Geram. Ada 6 cucu, ini cucu yang ke-7. Nak jumpa cucu, nak bawa patin, ikan patin, berbagai-bagai yang lain. Itu bekal. Satu lagi bekal ialah bekalan untuk kita masa tua. Cikgu-cikgu yang ada dekat sini, bekas-bekas pegawai kerajaan, swasta, ada pencen. Itu bekalan kita. Kan? Cepet-cepet banyak ni. Saya tengok cara duduk orang pencen ni. Lain, cara duduk orang pencen ni lain. Duduk dia bekap begitu tu. Itu orang pencen ni. Dia nak bernafas pun tak habis. Itu orang pencen. Maklumlah, badan dah kecil boleh. Okey, itu bekal yang sudah tercatat bila kita masuk dalam perkhidmatan kerajaan atau swasta, terutama kerajaan, ada pencen. Kalau swasta, ada gratuity namanya. Gratuity dan juga bayaran-bayaran ihsan. Bila kita berhenti, kita dapat. Dan kepada yang swasta, yang besar sekali lah caruman kepada KWSP. Kerajaan, dia tak ada caruman itu. Caruman sekejap aja, tapi kerajaan menyediakan pencen. Sekarang sedang direview pencen. Nak ada pencen atau tidak ada pencen. Mujurlah kita semua dah terlepas daripada review itu. Kalau tidak tenganga ditarik ini pencen. Macam mana tu? Macam mana nak masak patin? Alright. Itu satu bekalan. Tapi ada satu lagi bekalan, ialah bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya nak bincang. Ingat tadi 3 jenis bekalan. Ulang balik. Satu bekalan-bekalan yang tidak merupakan bekalan-bekalan kita bawa untuk satu perjalanan, satu musafir, waktu musafir. Itu bekalan. Satu lagi bekalan ialah bila kita bekerja swasta atau kerajaan, diberikan pencen, diberikan KWSP, diberikan gratuity. Itu satu bekalan. Tapi yang kita nak cerita sekarang ni ialah bekalan kita boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan yang saya muliakan sekalian, bila kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, biasa-biasanya lah muda pun mati, betul tak? Orang 30 pun mati, orang 40 pun mati, orang 50 pun mati. Macam perempuan ni antaranya adalah 50, 60 dan sebagainya. Kebanyakan di sini saya rasa dalam 50-an lah, awal 50-an. Ini 60-an kat sini lah, 60-an. 60-an. Kat sini ada yang 50-an, ada yang 40-an. Per cap ni saya ingat dalam 40-50 gitulah. Yang ini memang hampir. Kalau ubi dah ganyot lah. Gugau-gugau je tuan-tuan, gurau dia. Tak apa kan Orang Raub ni boleh gurau ke? Boleh? Jadi kita nak cerita bekalan ini. Pasal apa nanti bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila perempuan, bila perempuan sakit, semua orang akan sakit. Hasan Ali akan sakit, mungkin sedang sakit, akan sakit. Bila kita sakit, ketika itu nak fikir bekalan dah lewat dah. Lutut dah sakit. Saya tahu jawab siapa sakit lutut. Oh, kiri kanan ada. Okey. Sakit lutut, sakit pinggang, sakit bahu, sakit leher, sakit sendi. Itu cerita kita lah tu. Saudara, ketika itu bila dah sakit, baru nak kumpul bekalan untuk pergi kepada bekalan yang ketiga tadi.
agak lewat sikit lah. Tak berapa lewat, tapi lewat sikit. Yang eloknya, bekalan itu disediakan waktu kita mencapai umur akil balik. Berapa umur akil balik? Berapa umur akil balik? Puan dulu akil balik umur berapa? Tak ingat dah. Takkan tak ingat? Takkan 15, 13, 13. Ingat tak hari pertama kita akil balik? Kita sorokkan di bawah katil. Takut orang tengok. Tak tahu, mak pun tak tahu, ayah pun tak tahu. Maka hari itu maknanya kita sudah akil balik. Patutnya cerita bekal sudah bermula ketika itu. Tetapi di antara kita ni ada yang umur 14-15, pasal bapaknya pun tak sediakan bekal, dia pun tak dapat bekalan itu. Very unfortunate. Ada orang sampai umur 20-an, 30-an, sampai dia kahwin. Perempuan kebanyakan kahwin umur berapa? Rasanya dalam 22, 23. Kan? Yang jadi cikgu agaknya 24. Itulah umur kahwin kan Ada kahwin umur 13 ada? Dulu-dulu ada. Dulu-dulu ada. Ada kawan saya, tuan-tuan, adik-beradiknya 16 orang. Mak dia kahwin berumur 14 tahun. Sejak 14 tahun. 16 orang anak. Satu bapa, satu mak. Hidup ni. 16 orang, satu baru mati. Tinggal 15 orang. Satu mak. Sini saya ingat tak ramai ni anak. Yang paling ramai saya tengok, saya terhubung lah. Dalam 8 gitu je lah. Kebanyakan yang 4-5 orang aja kan ni. Cara duduk tu pun saya dah tahu dah. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebut, ada orang sampai umur 20, 24, katakan lepas kahwin. Sayangnya kahwin dengan suami pun yang tak ada bekal. Unfortunate. Dia sudah tidak ada bekal. Bapa dia tak bagi bekal, mak tak bagi bekal. Kahwin pula dengan orang, tuan-tuan, yang dikenal melalui Facebook. Tengok dalam Facebook bukan main, tuan-tuan, bergaya betul, bergaya. Akhirnya kahwin. Dan laki-laki itu tidak menyediakan bekal, dia pun tak ada bekal. Okey. Jadi bila tidak ada bekal, dia kahwin. Katakanlah dah 20 tahun kahwin. 20 tahun kahwin biasanya orang berau. 20 tahun kahwin berapa orang anak, agak-agak biasanya lah. Katakanlah 4 orang anak. 4 orang anak. Bila mak tak ada bekal, bapa tak ada bekal, biasanya anak pun tak ada bekal. Sedih tengok anak. Nanti saya nak cerita anak tak ada bekal. Macam mana rupa bekal anak yang tak ada bekal. Bekal yang ketiga tadi, kita nak ingat tak 3 tadi, bekal 3. Ingat tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tak ada bekal. Nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, anak tak ada bekal, bapa tak ada bekal, mak tak ada bekal. Ada tak orang tu diraup? Ada. Ada tak keluarga tu diraup? Ada. Ada tak orang diraup ini yang jarang-jarang sembahyang? Ada. Ada tak suami yang tidak sembahyang? Ada. Ada tak suami yang tak datang masjid? Lagian banyak. Ini tak ada bekal. Saya nak tanya perempuan dekat sini tentang bekal. Bila suami kita setelah kita kahwin, kebanyakan ni kahwin dalam 30 tahun kan? Betul tak? Lebih kurang lah 30 tahun. Saya ni puan dah kahwin 50 tahun. Saya dah sambut jubli emas 45 bulan yang lalu. Okey, kebanyakan ni belumlah, ini jubli perak aja ni. Ataupun jubli tembaga. Okey. Nah, saya nak sebut tadi, saudara, saya nak sebut, bila kita sakit, tak ada keupayaan nak menyediakan bekal. Pasal apa tak ada keupayaan? Tak ada ilmu, tak ada ilmu.
Suami tak bagi ilmu, bapa tak bagi ilmu. Bapa bagi ilmu untuk SPM. Bapa bagi anak dia tuition untuk SPM, untuk STPM, untuk UPSR di sistem lama ni. Itu dibagi. Saya yakin orang-orang di Rawak ni pun ada tuition anak-anak dia. Di tempat saya, puan-puan, saya duduk di Taman Tun Dr. Ismail Kolpo. Pernah dengar tak? Taman Tun Dr. Ismail. Dekat situ, puan-puan, cikgu saya nak bagi tahu. Ni cikgu, kat mana cikgu? Sebelah sini banyak ke sebelah sini banyak cikgu ni? Sama je, sama banyak cikgu ni. Saya nak bagi tahu. Di Taman Tun Dr. Ismail, tuition satu subjek, satu minggu 2 kali, RM280. Satu subjek. Kalau anak kita tuition 4 subjek, 200 kali 280 kali 4 berapa? Buat calculation. Calculator. Dah takut dah. Pergi pada calculator. 800 lah. Mana boleh lah. Kira 280 kali 4. 280 kali 4. Siapa guru matematik kat sini? Ha? 1120. Kalau di 2 anak 2240. Itulah orang Taman Tun bagi tuition anak, terutama tuition bahasa. Ada 4 jenis tuition. Bahasa Inggeris, Mathematics, Sains, satu lagi sekarang ni sejarah. Di Rawak saya rasa satu subjek boleh lagi 30-40 ringgit. Saya rasa lah. Berapa? Satu subjek berapa? 100. BI 100 bahasa Inggeris 100 kat sana 280. Nah saya bagi. Tapi kita belajar 280 tak apa. 2 orang tadi 2240 tak apa belajar. Anak pergi tuition waktu malam, waktu petang. Tapi ayah dan mak tak pernah terfikir nak mentuitionkan Quran untuk anak-anak. Siapa dah hantar tuition untuk Quran? Bagi tahu saya. Tuition Quran, tuition fiqh, tuition tauhid, tuition hadis. Mana ada? Minta maaf lah, tak ada. It never occurred to your mind there is such a tuition for Quran, for hadis. Tak ada. Akhirnya, alhamdulillah, anak kita berjaya UPSR 5A masuk MRSM. Tingkatan 3 masuk SPM. Tingkatan 4 kan MRSM. MRSM masuk tingkatan 1 ada? Ada? Okey. Saya dah tertinggal lah. Okey. Masuk MRSM. Pun serupa juga. Guru-guru MRSM tekankan matematik, sains bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Habisnya masuk universiti. Pun di universiti matematik, sains, bahasa Inggeris. Dia buat fizik, dia buat geografi, dia buat chemistry, dia buat biology, dia buat engineering. Dia keluar universiti umur 24 tahun, 25 tahun, 24 tahun. Dia tahu tuan-tuan ni. Bekalan untuk hidup di dunia cukup. Tapi bekalan nombor 3 yang kita katakan tadi, saudara kesiannya. Ramai tuan-tuan, saya kata majority. Let me tell you, majority masuk dalam kategori yang tidak ada bekal hinggalah tamat universiti. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ya, cerita sekolah pasal guru-guru ni. Entah nak minta tak apa, cuba angkat tangan sikit. Saya nak tanya guru-guru. Bukan saya nak tanya soalan saja. Berapa orang guru sini? Guru dan bekas guru. Angkat tangan. 1, 2, takkan 2, 3 je. Muka guru tu ramai. Saya kenal muka guru ni. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lagi ni takkan. Begini. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 guru. Doktor, 26 guru doktor. Saya nak beritahu tuan-tuan ya.
tahun lepas, pertengahan tahun lepas, saya dijemput memberi satu syarahan motivasi kepada 100 orang guru di satu sekolah menengah. Saya tak mau namakan negeri mana, daerah mana, sekolah menengah mana. Tak cantik kalau saya bagi tahu. Pergilah saya sekolah menengah ni. Sekolah menengah, ketua nombor 1 dipanggil apa? Pengetua. Kalau sekolah rendah dipanggil apa? Guru besar. Baguslah. Pengetahuan am boleh tahan lah. Okey, saya pergilah. Tuan-tuan, saya punya syok lah. Nanti saya nak cerita polis ni. Lepas ni tuan-tuan, lepas ni petang, saya bagi kuliah khas kepada IPD Lipis. IPD tahu IPD? Apa dia IPD? Ibu Pejabat Polis Daerah, OCPD dan semua pegawai kanannya. Lebih kurang dalam 150 orang. Dia lebih selepas ini. Nanti pukul 3. Saudara-saudara, saya dah panjangkan tadi. Pergilah ke sekolah itu. Punya seronok bila cikgu ada kat depan ni. Bila kita bicara cikgu. Tuan-tuan apa tahu? 100 orang, mata mereka bulat. 2 jam saya bagi ceramah tuan-tuan. Bulat mata mereka. Tak berkedip-kedip. Memandang saya. Tangan kanan pegang pen, tangan kiri pegang buku nota. Cantik. Itu guru. Hanya guru dah pencen saja yang tak kuat. Ada juga ada. Seronok tengok. Satu lagi polis. Saya boleh katakan setiap minggu ada program dengan polis. Macam nanti IPD, nanti petang nanti IPD Olympics. Pasti dengan uniform duduk di depan, laki-laki dan perempuan segak duduk di depan. Tak ngantuk-ngantuk. Duduk. Nak pergi bilik air pun tak ada. Ditahan kencing. Kencing dalam kecil dalam seluar. Ditahan je. Begitulah disiplin dia orang tentang ilmu. Saya kagum. Balik dari sekolah tadi. Pergilah saya ke sekolah tu dan bagi ceramah dalam 2 jam kepada guru-guru. Habis ceramah dibagi saya makan tengah hari. Waktu makan tengah hari, pengetua duduk sebelah kiri, guru kanan, penolong kanan duduk keliling saya. Ada 4 orang penolong kanan. Apa dia bagi tahu saya? Doktor, dia kata, sekolah ni atas inisiatif dari ustaz dan ustazah, pelajar-pelajar dibagi kepada 3 kategori. Berapa kategori? Nak tengok dia orang ni. Kadang-kadang kita bagi ceramah pukul 11 ni, kejap nampak, kejap tidak, kejap jauh, kadang-kadang hilang. Okey. Jadi pengetua bagi tahu saya, terima kasihlah doktor pasal datang ni. Tapi saya nak bagi tahu satu perkara. Dia kata, atas inisiatif daripada ustaz dan ustazah, pelajar-pelajar yang jumlahnya hampir 900 orang dibagi kepada 3 kategori. Dibagi 3 kategori setelah pelajar-pelajar ini diimtihan atau imtihan. Apa dia imtihan? Ustazah, apa nama ustazah? Ustazah? Imtihan, dapat imtihan. Tengok ustazah boleh jawab. Cikgu-cikgu tak apa-apa boleh jawab. Minta maaf, tak ada pura-pura je ni. Lepas ni ada minum, lepas tu nanti pasal pura-pura ni dia tak seronok, tak bagi saya minum pula lepas ni. Okey, imtihan maknanya ujian. Ujian mengenai kebolehan bersolat, itu saja. Kebolehan bersolat daripada takbiratul ihram sampai memberi salam kepada 900 pelajar-pelajar. Daripada 900 pelajar tu 75% orang Islam. Jadi dah kira-kira dalam 700 lebih lah orang Islam. So dalam imtihan, bila hasil daripada imtihan itu, yang boleh sembahyang, yang kira-kira boleh daripada takbiratul ihram sampai memberi salam, diletak sebagai kategori A. Kategori B, susah nak kata, boleh pun tak boleh, tak boleh pun boleh, boleh pun tak boleh. Itu diletak dalam kategori B. Kategori C, apa pengutus kata?
which has got the largest number as compared to A and B. C has got the largest number. Maksudnya apa tadi? C bilangan yang lebih besar, paling besar dibandingkan A dan B, adalah kumpulan yang tak boleh sembahyang. Tak tahu Fatihah tak boleh baca betul, doa iftitah tak boleh baca, tayat akhir yang rukun, yang wajib itu tak boleh baca, tak boleh hafaz. Masuk kumpulan C. Apa yang betul-betul memilukan saya? Tentu memilu. Apa mana memilukan? Mendukacitakan saya. Apa dia? Apa betul kata? Doktor nak tahu. Sebahagian daripada orang yang daripada pelajar daripada kategori C, mengucap pun tak boleh. Saudara, siapa dia tuan-tuan? Anak kita. Saya nak tanya sini, berapa orang suami-suami kita yang menjadi ketua keluarga pernah berdepan dengan anak-anak termasuk isteri mendengar ucapan syahadah mereka? Kalau tidak, macam mana? Tapi tadi saya katakan, tuan-tuan, ingat tadi, bekal tak ada. Dia nak cek anak macam mana, dia nak ucap syahadah macam mana. Okey, saya nak sambung lagi. 3-4 minggu atau 2 bulan yang lepas, saya pergi ceramah di Kelompang. Tuan-tuan tahu Kelompang di mana? Kelompang. Pernah dengar tak Kelompang? Kelompang dengan Sempam ni jauh. Saya dah pandai sebut ni, saya seronok ni. Nanti saya balik, saya sebut kat isteri, abang baru datang di Persempam. Okey, saya bersyarah di Kelompang 2 hari kat situ. 2 hari berkesediakan kuliah maghrib, lepas tu kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. 2 hari saya di sana. Kelompang ni di Ulu Selangor, sempadan dengan Perak, ya, dekat sempadan Tanjung Malim. Kalau Selangor tu Ulu Selangor. Salah satu daripada mukimnya namanya Kelompang. Okey, siapa guru geografi kat sini? Guru geografi? Dah tak mengaku dah. Okey, tak apa. Apa dia kata, tuan-tuan? Saya sembahyang dekat sana, sembahyang maghrib. Habis sembahyang, kami dijamu. Saya bagi kuliah lah, kuliah maghrib kan. Habis kami dijamu aja, tuan-tuan. Allah, saya pun tak tahulah. Saya nak kempiskan perut ni susah betul. Mana tidak? Pagi-pagi tadi kat Mempaka, tuan-tuan, saya makan, Allah, makan nasi lemak dengan paru, tahu ikan sardin, tahu sambal, tahu telur. La ilaha illallah. Tak nak dimakan, sedap. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan, imam itu imam dan juru. Sambunglah sikit, saya seronok sikit bercakap. Begini je. Kau cakaplah apa pun. Okey. Apa imam tu kata, tuan-tuan, masa makan tu? Doktor, saya dah letih dan rasa-rasa tak nak lagi jadi juru nikah. Juru nikah, tak nak letih dan tak mau juru nikah. Pasal apa saya tanya? Kan bagus, pahala menikahkan orang, mendirikan masjid. Macam inilah doktor, dia kata. Saya tak sampai hati tengok dalam majlis nikah. Tuan-tuan dengar baik-baik ni. Saya tak sampai hati mendengar dalam majlis nikah. Dalam mana mak bapak sendiri pengantin dan bapak betul, mak betul, bakal bapak betul hadir dalam majlis itu, gelisah. Saya tak sampai hati tengok mereka gelisah. Pasal saya sebagai juru nikah, mula-mula saya minta bakal pengantin mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dia kata, tuan-tuan? Doktor, ada di antara bakal pengantin engineer, doktor, tapi mengucap tak lepas. Dia bahasa ni, mengucap tak lepas. Contoh, asadu. Mana ada asadu? Contoh, Allah ilah. Mana Allah?
Wasadu, mana ada wasadu? Wa ashhadu anna, mana ada ana? Anna, nun syadda. Muhammad, ha, bukan ha, bukan Muhammad, bukan Muhammad. Ar-Rasulullah. Itu Ar-Rasulullah. Tuan-tuan dia beritahu saya, Ar-Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Macam mana boleh Ar-Rasulullah? Inilah yang berlaku. Apa dia kata? Saya kesian. Kadang-kadang bapak mentua tu, bakal bapak sendiri tu cuek saya, dia kata, cuek saya. Apa kata cuek tu? Tak payah tanya-tanya lagi lah, nikahkan teruslah. Inilah yang berlaku Puan. Sebab bekal tadi. Sebab apa Puan? Sebab apa? Bekal tadi. Tak ada bekal. Dan engineer, lawyer semua ni nak kahwin, diri sendiri tak lepas, nak bawa isteri. Diri sendiri tak lepas, beristeri pun tak lepas, nak beranak. Minta maaf perempuan, ni real. I'm telling you the real story. Maybe it happens among us here, among me, within me. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Saudara, kebanyakannya. Tuan-tuan nak tahu ya? Salah seorang, saya ada 2 orang anak hafiz, hafaz Quran, satu lelaki, satu perempuan. Yang perempuan tu, selain daripada kerja dia biasa, orang datang hantar anak untuk tasmih, untuk simak baca Al-Quran. Saya duduk Taman Tun, tuan-tuan. Taman Tun ni, tuan-tuan nak tahu Taman Tun ni, rumah tu, contoh rumah, harga rumah. Sini harga rumah link house, tahu link house? Rumah link house 3 bilik kan atas bawah 2 tingkat. Dekat sini rasa saja boleh dapat lagi dalam 200-250 ribu. Berapa cakap berapa? 400. Kalau di Taman Tun ialah 1.8 juta. 4 kali ganda daripada sini. Itu Taman Tun. Bukan nak kata saya tinggal kat situ, kan ya. Saudara, apa yang saya nak sebut, tuan-tuan dan puan? Anak saya, orang hantar anak-anak ni sebetas anak perempuan saya yang hafaz Quran. Saudara, kebanyakan anak-anak yang dihantar tu cakap Melayu pun tak boleh. Orang Melayu cakap Melayu pun tak boleh. Cakap Melayu ni telo. Dan sebahagian daripadanya dah tingkatan 3, huruf tak kenal. Serius ni tuan-tuan, serius ni, huruf tak kenal. Macam mana nak ajar dia makhraj? Macam mana nak ajar dia hukum nun mati? Macam mana nak ajar dia idgham ma'al ghunnah? Ya Allah, sedihlah tuan-tuan, sedih. Mungkin tak berlaku dalam keluarga saya, tapi saya sedih. Dan saya yakin manusia seperti ini ada di Raub, dan bukan sikit. Contoh pagi ini, ada bekal tak ada bekal? Tuan-tuan dan anak-anak, siapa pagi tadi yang bangun pukul 5? Bagi tahu saya, tuan sampai angkat tangan. Pukul 5. Saya tadi bangun pukul 4.45. Minta maaf, saya sebut diri saya ni. Saya minta maaf. Saya bertahajud tadi. Tahajud 6 rakaat, 2 rakaat. Lepas tu saya sembahyang taubat 2 rakaat. Lepas tu saya sembahyang hajat 2 rakaat. Saya tutup dengan sembahyang witir 1 rakaat. Saya doa. Antara doanya untuk mak dan ayah. Saya nangis tadi pagi. Saya nak selamatkan mak dan ayah. Ayah saya guru agama. Ayah saya imam. Ayah saya guru Quran. Mak saya guru Quran. Tapi saya bimbang. Kalau sedang disiksa di alam barzah, saya bimbang. Sebab mak ayah saya memerlukan doa daripada seorang insan. Siapa insan itu? Siapa insan itu? Anak yang soleh, anak yang soleh.
saya rasa saya nak jadi anak yang soleh, anak yang soleh. Malanglah tuan-tuan yang dah umur macam ini, tak bangun pukul 5 pagi tadi. Malanglah kalau bangun pukul 6.30 pagi tadi. Lagi malam 6.30 masih ada subuh lagi. Sebab subuh masuk 6.17. Tapi kalau sudah mengatasi 7.20 minit, dah habis subuh, puan-puan masih tak bangun lagi. Hanya bangun pakai baju nak datang ke masjid pagi. Minta maaf, minta maaf. Apa nak jadi? Ada lagu apa nak jadi? Apa nak jadi? Kan? Siapa penyanyi? Siapa nyanyi lagu apa nak jadi? SL Salim. Mereka pupuk tak tahu pula. Kalau tidak dalam bilik air, dia lah yang berjerit. Okey. Perempuan yang mati sekalian. Sebab itu saya nak sebut, bila kita mati, saya ambil suami tak ramai ni. Patutnya suami kena ada ceramah macam ini. Puan-puan dengar, ialah musliman pun apalah, ada ke orang ada polis jaga kat sini? Muslimin tak boleh? Ada ke? Ilmu terbuka, walaupun namanya kuliah musliman, tapi sebagai tanggungjawab, redahlah, duduklah. Jangan duduk sebelah muslimat. Duduklah di tempat yang sepatutnya. Kan tak ada masalah. Tapi tak ada. Saya biasalah bagi kuliah. Boleh katakan setiap 2 minggu sekali saya bagi kuliah Doha. Tuan-tuan, saya pernah bagi kuliah. Di depan saya ni Tan Sri, perempuan tuan-tuan, Tan Sri. Perempuan Tan Sri. Datuk. Datin dekat 10 orang datin depan saya. Dia dengar cara macam ni meleleh air mata tuan-tuan. Tapi masa minum dia cakap betul, dia bercakap. Sebenarnya Datuk sebut saya, sebenarnya tu saya tu. Yang tak bangun subuh tu saya. Suami saya yang koh pada koh punya dah umur 70 main koh lagi. Saya. Itu ada. Sebab itu baik tadi. Bila suami meninggal, bekal yang mesti ada yang ditinggalkan dan akan dibawa dalam 2 macam bekal. Yang ditinggalkan yang tinggal ni. Pasal bekal ni akan mendoakan kita terus menerus. Itu bekal doa. Bekal doa. Saya jangan pandang orang sebelah sana ke? Kan dia kata apa pula ni? Okey. Bekal dalam bentuk doa. Saya nak pandang orang sana pula lah. Bekal. Dia bukan senang nak bersyarah ni, bukan senang. Nak adil bukan senang nak adil ni. Aku dah pakai elok, perkep baju aku dah pakai, asal tak pandang aku. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebut, ada 2 bekal. Mati saya besok, inilah bekal yang saya nak tinggalkan, dan bekal ini insya-Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada saya di alam barzakh. Ini dia. Pertama saya nak sebut, saudara, bekalnya ialah anak-anak yang soleh, anak yang soleha. Tuan-tuan dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Idza mata al-insanu qata'a 'amaluhu ila min 3, min sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa walidin salihin yad'u lahu." Okey. Itu dia punya. Okey, mati anak Adam, maka terputuslah amalannya. Mati anak Adam, maka terputuslah amalannya. Kecuali 3 perkara. Yang lain putus. Amalan putus, yang lain putus. Jual-jualan putus, dan sedekah jariah putus. Apa ni buat baik kepada jiran tetangga dah putus. Derma itu, derma ini dah putus. Tapi yang mengikut mayat dalam alam barzakh itu ada 3 perkara. Pertama ialah amal jariah. Saya nak bagi tahu puan-puan amal jariah di peringkat ini, amal jariah, amal soleh lebih kurang. Untuk tujuan ini sebenarnya ada perbezaan, tapi saya nak samakan saja amal jariah, amal soleh. Ambil pagi tadi.
Pagi tadi kita bangun, kita unjukkan towel kepada suami. Itu sudah satu amal saleh. Dengar cerita. Dan bila suami kita sudah mandi, kita unjukkan kain pelikat kepadanya. Itu amal saleh. Bila dah dia pakai kain pelikat, tuan-tuan puan, bersama-sama kita minta dia pergi ke masjid, bang. Masjid pagi ni kan ni, saya nak ikut sekali. Masjid pagi ni bang, saya nak ikut sekali. Itu cadangan amal soleh. Pergi naik motosikal, motosikal pun tak berapa nak berjalan, pasal berat yang belakang tu. Jadi itu amal soleh. Sampai saja masjid, tuan-tuan, sampai saja masjid, masuk dalam masjid, suami tadi memuliakan isterinya, engkau masuk dulu. Itu amal soleh. Dalam Islam, perempuan didahulukan, ibu didahulukan. Kalau tuan-tuan, kalau mak dan ayah masih ada lagi, balik kampung dekat-dekat. Puan kampung di mana puan? Kerling. Kerling. Kerting ke Kerling? Kerling. Dekat dah sekelompang semua tu. La ilaha illallah. Buat-buat macam tak tahu pula. Kerling, kat Kerling tuan-tuan. Ini dekat Ulu Selangor ni, kat Kelompang ni. Ada peristiwa kat Kerling tu, agak perempuan masa tu kecil lagi kan dia. Dekat toko Hindu tu. Terus satu cerita. Okey. Nah, tuan-tuan puan ya. Okey. Masuk, suami kita memuliakan isterinya, masuk dalam amal saleh. Tadi tuan-tuan puan masa sampai saja naik motosikal, gini sampai nak undur motosikal. Iyalah, yang dibawa tu 120 kilo. Okey. Masuk masjid, mendahulukan isteri, amal saleh. Tunggu semayang. Saudara, dua-duanya melakukan amal ibadah. Sebahagiannya amal saleh. Angkat tangan doa, sebut nama mak. Amal saleh. Tadi isteri, tadi isteri yang masuk masjid, ikut semayang, lepas semayang, habis doa, dia sambung doa. Isteri sambung doa. Sebab seorang isteri yang berdoa, dalam doanya tidak menyebut nama suaminya, doa itu tidak terangkat ke langit. Seorang anak yang berdoa, dalam doanya tidak menyebut nama ibu dan ayahnya, doanya tidak terangkat ke langit. Cuma nak buat perempuan yakin tapi berdoa, tuan sebut nama suami pagi tadi tu. Suami yang disebut tu masih terbongkang ke atas kata katil. Ya Allah, kau selamatkan, surgakan suamiku, ya Allah, masuk surga, terbongkang kata katil. Pasal dia tak ada bekal. Dah pukul apa dah ni? Dah nak habis dia. Sampai pukul apa kita ni patutnya? Patutnya pukul apa? Pukul 1. Pukul 1 saya berhenti, puan teruskan. Nanti satu hari saya nak buat di IPD Raub. Ya? Puan tahu kan di Percap saya dah buat Percap IPK Selangor. 16 daerah polis Percap di depan saya ada 250 orang. Masya Allah, seronok. Tajuk saya cerita ya, tajuknya ialah menyuburkan kasih sayang seisi keluarga. Tajuknya. Boleh kita buat kat Raub ni? Oh. Kita panggil lah, yang tak Percap pun kita panggil lah. Termasuklah yang 120 kilo tu. Perempuan yang bermati sekalian. Tadi saya katakan ya,
Bila kita mati, kita mesti tinggalkan dua perkara. Saya ni, ini laki-laki mati ni. Pertama, anak yang soleh, anak yang soleha. Wajib meninggalkan anak yang soleh, anak yang soleha. Macam mana anak yang soleh, anak yang soleha? Sembahyang tak tahu. Kalau dari sekolah tadi dia masuk kategori C. Mana tidak doa, tidak doa pun. Satu lagi tuan. Balik nanti. Kejap lagi kita balik lah. Kita balik pukul 11.30 kot. 12.30 kita balik. Balik. Anak-anak tak sekolah ni kan, cuti kan. Ada 2 minggu setengah lagi cuti kan. Tak ada anak dah, tak ada anak dah. Tak ada anak. Anak kucing ke apa-apa ke. Okey. Apa nak buat? Tanya anak-anak kita. Tanya anak, atau malam selepas Isya, duduk sebentar sebelum tidur, kumpulkan 4 orang anak termasuk isteri dan suami, mak dan ayah ada di situ. Apa nak tanya anak kita? Anak kita ada 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki namanya Noh, yang kedua namanya Rifi. Noh Rifi. Yang perempuan satu Ita, yang satu lagi Ina, satu Ina. Dia depan kita. Apa kita nak tanya dia? Semua ni anak-anak ayah 4 orang ni, seorang-seorang ni, sebut depan mama dan ayah. Ini nak sambut apa yang Dr. Hasan sebut tadi. Mak ayah dengar kesyarahan Dr. Ayah. Ni dia menjadi sempam. Okey. Apa kita nak suruh dia? Cuba sebutkan macam mana doa yang nak dibaca kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal. Cuba sebutkan doa yang patut dibaca kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal. Tanya seorang-seorang 4 orang anak. Saya yakin seorang pun tak boleh baca. Kalau saya tanya perempuan kat sini pun, kalau saya imtihan seorang-seorang, berapa orang yang boleh baca? Doanya, Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya nak pandang pakai berat. Rabbil firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuan-tuan testlah anak nanti balik. Test saja. Siapa yang boleh baca, tuan-tuan call saya. Dan tidak dapat nombor telefon saya, call saya. Saya betul-betul nak ucap tahniah kepada dia. Sebab saya dah uji dah. Daripada 10 tak ada seorang yang boleh. Betul tuan-tuan dia. Termasuk anak tak sedia, anak datuk. Saya dah test. Kalau ada yang boleh, call saya. Saya sendiri nak ucap tahniah kepada dia. Nak ucap tahniah dan saya nak bagi nasihat kepada dia. Sayang mak, sayang ayah, sayang mak, sayang ayah, sayang mak, sayang ayah. Bukti sayang mak, sayang ayah, doakan mak, doakan ayah. Okey. Yang kedua, yang nak ditinggalkan ialah saya. Bekal yang hidup ni supaya mengalir pahala. Saya nak tinggalkan isteri yang disebut dalam hadis begini. Kita tak dengar ya? Biasa dengar ni saja je. Ini hadis ni popular ni, hadis yang popular. Apa bunyinya? Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila dakhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apa dia kata tuan-tuan ya? Jika seorang wanita salat 5 waktu, apa yang utama? Jika seorang wanita salat, itu yang pertama. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, patuh kepada suaminya. Yang keempat, menjaga kehormatan dirinya. Dan ketika kamu melakukan semuanya itu, dan saya akan dikatakan kepadanya, kepada wanita, kepada muslimat ini, bila masuk tuan-tuan, malaikat masuk, kita bawa kita ke pintu syurga. Apa malaikat kata? Engkau dah sembahyang, engkau dah puasa, engkau dah jaga suami, engkau dah jaga kehormatan, aku bawa kau ke pintu syurga. Daripada pintu-pintu syurga yang banyak ini,
Engkau pilih sendiri pintu mana yang kau nak masuk. Masya Allah. Tuan biasa dengar kan ya? Engkau pilih sendiri pintu mana yang kau nak masuk. Oh God. Bayangkan Tuhan, kalau malaikat yang sama bawa isteri saya, kalau malaikat yang sama bawa adik perempuan saya, dan kata dibawa ini malaikat bawa di pintu syurga, banyak pintu syurga. Choose whichever door that you wanted to go in. Pilih pintu syurga mana yang kau nak masuk. Itulah penghormatan Allah kepada wanita muslimat yang bakal menjadi bekalan kepada suami yang telah pergi. Suami yang telah pergi, tentang isteri yang pertama sekali iddah, dalam masa iddah. Tuan-tuan tak boleh pergi kubur, ikut tanam dia, tak boleh. Ramai yang pergi, tuan-tuan. Ingat ni, bila suami meninggal, the moment dia meninggal tu, dia meninggal saja disahkan dia meninggal, sudah bermulalah iddah. Tak boleh, tak boleh pergi kubur, tak boleh. Duduk rumah, sayang macam mana pun, aku tak boleh, aku sayang, tapi aku sayang. Bukan itu gambaran sayangnya. Sayangnya doakan, sayangnya Qurankan, sayangnya sedekahkan, sayangnya infakkan, sayangnya doakan supaya dosanya diampuni oleh Allah. Itu sayang, bukan pergi rempuh kubur dia. Saudara, senang ke tuan-tuan baca hadis? Tak ada hadis yang macam ni. Satu penghormatan kepada sang isteri. Tak ada. Untuk laki-laki tak ada. Laki-laki dibawa oleh malaikat sampai ke pintu syurga. Laki-laki tersebut, wahai laki-laki, pilih pintu mana yang kau nak masuk. Tak ada. Hanya kepada muslimat. Tetapi saya nak bagi tahu 4 perkara yang nak dijaga tadi. Salat, nombor 2 puasa, nombor 3 patuh kepada suami, nombor 4 jaga kehormatan. Senang ke tuan-tuan? Susah. Salat aja pun tak mudah. Sebab puan-puan mungkin bersalat, tapi salat dalam jahil, tak ada ilmu nak bersalat. Saya nak tanya, suami yang mana mendatangkan seorang guru agama di rumah, kumpulkan anak, kumpulkan saudara bersama dia dan isteri kita, mendengar namanya tahsin salat di rumah kita selama 1 jam. Tahsin salat. Apa makna tahsin salat? Apa makna tahsin salat? Tahsin apa maknanya? Baiki salat. Baiki salat. Saudara, macam mana bacaan? Memanglah sunat, tapi elok dibaca. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah, bukan walhamdulillah, tak betul. Habdas. Walhamdulillahi kathira. Kasir tak betul. Itu kucing kasih. Wa subhanallah bukratan wa asila sar wa asila, bukan wa asila, bukan wa asila, bukan wajah tu, wajah jim tu sabdu, wajah tu wajhiya lilladhi, bukan lillazi. Macam mana? Lilladhi bukan fataros. Apa dia? Apa dia? Fataras samawati wal ard hanifa hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Bukan inna. Betul tak? Ustazah?
Ina, betul ke ina? Betul. Inna solati, bukan salati, wa nusuki, wa mah. Dan saya nak menunjukkan cara habdas sampai nak tercabut nyawa, sampai nak tercabut nyawa. Saya nak tunjukkan contoh. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Bukan Rabb. Ada orang baca Rabb, lillahi rabbi. Tak betul. Rabb kalau RUB, bahasa Inggeris RUB, Rabb. Mana apa berab? Padam. Rabb. Lillahi rabbil alamin. Ain, bukan alamin. Alamin. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu pun dah kantoi dah. Minta maaf. So, saya tak berteruskan. So, intinya ialah tidak boleh melakukan solat tanpa ilmu. Carilah ilmu. Di mana ada ilmu, di mana-mana pun di Raub ni. Surau ada ilmu, masjid ada ilmu, madrasah ada ilmu, matafiz ada ilmu. Hanya kita saja dengan suami yang tak ada bekal. Kita tak ada bekal. Kita tak mendatangi majlis-majlis ilmu. Saya nak tanya perempuan yang ada ni, sepanjang bulan lepas, bulan Januari, 31 hari Januari, sekarang bulan Februari, hari ni 20 hari bulan, satu bulan 20 hari. Berapa orang yang hadir majlis ilmu? Berapa orang yang pergi masjid cari ilmu? Berapa orang yang pergi surau cari ilmu? Berapa orang yang didokong di belakang oleh suami kita untuk mencari ilmu? Berapa orang? Kalau nyapa dia tak ada, umur dah 60, tak ada juga. Allah kata apa? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Tunggu kata Allah. Tunggu kata Allah. Wahai perkep, tunggu. Tunggu kata Allah hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Balasannya tuan-tuan, antaranya Allah tidak akan memberi hidayah dan dimasukkan kita kepada orang yang jahil macam ni, kumpulan fasik. Siapa kumpulan fasik? Allah suka ke orang kumpulan fasik? Tak suka. Allah murka kepada orang fasik. Perempuan dah letih ke dah? Dah saya bercakap betul, tanya betul ni. Letih. Nak naik motosikal tadi? Kata. Saya lepas ni ada satu program. Petang ini ada 3 lagi program. Lepas ini ada program, petang ni ada program dengan polis. Malam ni ada satu kuliah maghrib. Saya tak tahu masjid mana, dekat sini ke dekat Lipis, saya tak tahu. Sini dengan Lipis berapa jauh ya? Sini dengan Lipis berapa tu? 45 minit. Jauh lagi. Sambal hitam tu kat situ, kat sini ada yang sama, bentuk yang sama, rasa yang sama. Mana yang sedap antara Raub dengan Lipis? Sambal hitam. Bukan Raub, tapi Raub tak sedap, yang sedap sempam. Okey. Jadi tadi bekal dia. Mati seorang insan, Hasan Ali. Bekal yang mesti ditinggalkan bukan rumah sewa. Boleh rumah sewa, tak ada, Islam tak ada pun suruh menolak rumah sewa. Tapi umur dah 72, nak tambah lagi 3 pintu rumah sewa. Nak buat apa? Tambahlah pintu syurga. Serius tak tuan-tuan ni? Umur dah 72, tidur malam,
Aku nak tambah nak kawan. Kan ujung tu ada tanah lapang. 3 pintu lagi aku nak tambah. Aku nak tambah 3 pintu. Aku dah tanya kontraktor dah. Satu tu dia dah 30,000, 3 kali 3, 210,000. Kita kata, alah bang, sewa. Dari dekat 15 tahun dah saya 1 sen pun tak dapat. Situ pula perginya. Bukan kita komplain 1 sen tak dapat bang. Rumah sewa ada sekarang ada 7 pintu rumah sewa. Pintu syurganya di mana bang? Itu dia. Boleh tak cakap dengan suami begitu? Boleh? Takut? Takut. Tapi cakap bukanlah macam saya cakap tinggikan suara. Bang, saya bukan tak setuju nak tambah 3 lagi rumah sewa tu. Saya setuju. Tapi bang, ada satu perkara, kita dah kahwin dekat 37 tahun. Abang tak bagi saya agama lah bang. 3 tambah pintu rumah dah ada 6 sampai 3, 9 pintu. 1 pintu RM400, bagi 36, 3,600. Abang punya duit simpan sekarang saya tahu dah 335,000 di 3 bank. Abang tak perlu zakat 1 sen pun. Teruk abang. Itu boleh tak cakap dengan suami itu? Kalau ada suami, tak kisahlah. Itu contoh. Kalau misalnya suami dia guru pengetua, isteri dia guru besar, pencen sebulan berapa agaknya? Pencen sebulan berapa? Dia dah pencen, katakanlah 15 tahun dia dah pencen. Tak ada banyak itu dua-dua? Mesti ada. Apa? Duduk kat laut ni, apa ada? Tuan-tuan, ialah barang mahal, tapi sayur boleh petik pucuk ubi. Tempat saya Taman Tun tak boleh. Ikan ambil saja pengait, kail ikan pun. Ikan pun boleh dapat beri. Taman Tun tak boleh. Okey, baik. Jadi sekarang perempuan ni sekarang, saya nak simpul lah. Boleh saya nak simpulkan? Nanti kita jumpa lagi lah bila-bila insyaAllah. Boleh? Dan kita anjur. Nanti tuan-puan, ada satu masa nanti saya akan banyak masa di Bentung, Kampung Lebu Bentung. Pernah dengar tak? Kompleks Anjur Husnul Khatimah. Pernah dengar daripada mana? Macam mana? Daripada Bentung. Bukan tengok Facebook ke apa tidak? Bukan tu Yamani mana pula? Ini Hasani, bukan Yamani. Bukan tu. Okey. Sekarang saya nak cerita, nak sambung daripada Dr. Muhammad Syakir tadi. Saudara perempuan yang patut sekalian, melalui namanya Yayasan Husnul Khatimah. Yayasan apa tuan-tuan? Yayasan Husnul Khatimah. Macam mana doa? Macam mana bunyi doa kita nak mati dalam Husnul Khatimah? Macam mana bunyi? Cantik dia. Saya yang berkenan tu, yang su tu panjang tu. Bisu, betul lah tu. Tajwidnya betul lah tu. Tepat. Allahumma khatim lana bihusnil Allahumma, saya pun dah takut dah menyebut dah ni. Allahumma khatim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Apa dia artinya? Wahai Allah, matikan aku mati yang baik, jangan kau matikan aku mati yang buruk. Apa arti mati yang baik? Bila malaikat mau mencabut nyawa kita nanti, mampu kita diberi kesempatan mengucap kalimat La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati hujung mulutnya mengucap la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Jadi perempuan yang mati sekalian, inilah yang saya sedang buat sekarang ni.
Di Lebu, nama dia Kampung RTB Lebu. Bentuk Pahang Darul Makmur. Tanah 7 ekar yang diwakaf. Tuan tak tahu nilai tanah tu 1 ekar dalam 150,000. 7 ekar. Dia hilang 7 ekar, berapa ratus ribu tu dia hilang. Dia wakaf. Nama pewakafnya tuan-tuan suami isteri, tapi tak mau sebut nama dia, pun tak suka sebut nama dia. Dia orang Temerloh. Tanah tepi jalan. Tahu tak lebuh raya CSR? Daripada sana CSR dia berbetul, terikut CSR lalu mempaga, mesti lalu tanah ini nak ke Gua Musang, mesti lalu tanah ini. Tanah ini tepi jalan dan nampak ada 4-5 mesin besar yang sedang buat kerja-kerja tanah, tolak tanah. Mesin besar-besar. Sekarang sedang menyiapkan fasa 1. Fasa 1 akan siap penghujung 2026. Apa ada fasa 1? Yang pertama ialah, tuan-tuan dengar ni, apa yang ada kat fasa 1? Yang pertama ialah pusat pengajian warga emas. Pengajian. Yang kedua, pusat penjagaan. Tadi pengajian. Yang ini apa yang kedua? Penjagaan. Pusat penjagaan warga tua. Kalau tuan-tuan tak selesa duduk dengan melantu, tak selesa duduk dengan anak, tak selesa duduk dengan anak perempuan, tak selesa duduk dengan anak laki-laki, waktu suami dah meninggal atau suami masih ada, tak selesa dengan orang ni, dengan cucu tak selesa. Cucu kita kecil-kecil ni, nenek duduk rumah ni, anak kita tak seronok lah nenek rumah ni. Budak kecil bagi tahu tuan-tuan. Ada satu tuan-tuan, Nur kat Kuala Lumpur bagi tahu. Allah tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan ni? Dia datang tuan-tuan, Nur daripada Terengganu dia datang. Suami isteri datang menjarah anak. Dekat anak tu tuan-tuan ada 5 cucu, nak tengok cucu. Bawalah segala tuan-tuan, segala cempedak dibawa Nur daripada Pulau Terengganu datang. Fikir-fikir tuan-tuan nak duduk 2 minggu rumah anak. Anak ada tuan-tuan 4 orang anak. Anak yang nombor 3 kecil tuan-tuan, kecil, umur 5 tahun. Apa dia kata? Nenek nak balik bila? Nenek balik bila? Susah lah nenek ada kat sini. Nenek balik bila? Susah lah. La ilaha illallah. Nenek ni dah terus kata ni. Ini menantu aku yang ajar ni. Saudara bayangkan kalau kita dalam suasana itu. Walau yang kata itu budak 4-5 tahun. Jadi kalau timbul dalam suasana itu, jangan duduk rumah itu. Pergi ke Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Apa namanya? Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Husnul Khatimah. Nombor 3. Ingat nombor 1 tadi apa? Program dia? Pusat pengajian warga emas. Nombor 2, wahai perkatku sayang, pusat penjagaan warga tua. Nombor 3, kursus jangka pendek 1 minggu, ada 5 minggu, boleh berterusan atau setelah habis 1, bila lapang datang yang kedua, datang lapang 3, datang yang keempat. 1 kursus 1 modul 1 minggu, 1 modul 1 minggu, 1 modul, ada 5 modul. Apa nama kursusnya? Mati mengucap la ilaha illallah modul 1. Mati mengucap la ilaha illallah minggu yang kedua, modul 2. Mati mengucap la ilaha illallah minggu ketiga. Mati mengucap la ilaha illallah minggu keempat. Dan mati mengucap la ilaha illallah minggu kelima. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam dunia ni, saya nak beritahu, tak ada tempat yang buat kursus macam ini. Tak ada. Tuan-tuan pernah dengar ke kursus mati mengucap la ilaha illallah? Penting ke tak penting kursus ni tuan-tuan? Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Sangat penting. Kursus yang keempat, program yang keempat. Nak dengar program yang keempat? Khusus untuk anak-anak yang berumur 13 tahun ke atas yang sudah akil balik, laki-laki dan perempuan. Asalkan nama anak
Mungkin anak belasan tahun, mungkin anak 20 tahun, mungkin anak 40 tahun. Saya punya anak nombor 1, 50 tahun umur dia. Masih anak, dia kena ikut kursus. Apa nama kursusnya? Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Apa nama kursusnya? Khidmati orang sini tak pernah sebut orang sini ni. Cuma pernah sebut khidmati. Dah. Sini. Khidmati. Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Allah tuan-tuan. Kita tidak anak kita tuan-tuan. Kita tidak anak kita. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Hasan Ali ni. Siapa Hasan Ali tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak tahu siapa Hasan Ali ni, saya cabut keluar lah. Hasan Ali dah tulis 43 buah buku. Berapa buah buku? 43 buah buku. Saudara, saya cuba menulis sejak umur 20-an. Sekarang kita tahu umur saya 76 tahun. Umur saya 76 tahun. Saudara-saudara, saya nak beritahu, saya tulis 43 buah buku. Tadi yang saya katakan tuan-tuan, kompleks Anjung Husnul Khatimah di Lebu ada 4 program. Pertama, program itu ialah nama program tadi. Yang pertama, Pusat Pengajian Warga Emas. Ini buku dia. Nama buku ni Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan baca buku ni. Tuan-tuan baca buku ni, baca dengan suami, baca dengan anak-anak. Duduk-duduk petang-petang, makan mihun tuan-tuan, bincang buku ni. Bab ke bab. Tak kisah. Suami yang masuk dalam kumpulan ada bekal atau tak ada bekal, tapi ini bekal terakhir. Saudara, saya tulis buku ni. Saya nak bagi tahu pentingnya mati mengucap la ilaha illallah. Kalau mati tidak boleh mengucap la ilaha illallah, khawatir Allah nafikan syurga kepada mereka. Tempat di akhirat nanti ada 2 saja tuan. Ada 2, tak ada tempat yang ketiga. Sama ada apa dia? Sama ada atau kalau dia mentelaah buku ini dan mati mengucap la ilaha illallah, insya-Allah syurga tempatnya. Kalau dia tidak mentelaah, pandang enteng buku ini. Bukan buku ini saja, buku-buku yang berkaitan dengan ini. Saudara, takut-takut ditempatkan di neraka. Satu hari di neraka, berapa hari di dunia? Tuan-tuan yang tuan-tuan dengar ni, tuan-tuan tahu. Satu hari di neraka, berapa hari di dunia? 1000 tuan-tuan. Satu hari di neraka bersamaan 1000 tahun di dunia. Bayang. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan tadi untuk anak-anak. Ingat, khusus yang keberapa untuk anak-anak tadi? Yang keempat. Program yang keempat. Apa tadi program yang keempat tu? Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Exactly, ini buku dia. Buku ni saya tulis. Daripada 10 bab, ada 1 bab namanya anak durhaka. Malam ini, mula malam ni, minta anak kita bersama dengan kita dan suami duduk sebelum Isya, selepas Isya, sebelum tidur, duduk 2 minit saja. 2 minit saja. Baca 1 malam 1 muka surat bahagian anak durhaka. Cukup. Baca malam besok, sambung malam besok, sambung malam besok, sambung. Every night for 2 minutes. Baca. Nombor 2, wajibkan anak-anak kita khatam buku ni. Khatam. Quran pun khatam, buku ni pun khatam. Khatam buku ni. 3 kali khatam.
Bila 3 kali khatam, tuan-tuan tahu, rupa anak kita dah lain, senyumnya dah lain, ketawanya dah lain, jalannya dah lain, akhlaknya dah lain, tata lakunya dah lain, hormat mak bapak dah lain, sayang mak dan bapak dah lain. Tak pernah cium tangan mak, dia salam dan cium tangan mak. Tak pernah cium dahi mak, dia salam tangan mak, cium tangan mak, daripada cium dahi mak. Kenapa cium dahi mak? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di dahi mereka nampak tanda-tanda mereka sujud menyembah Allah. Itulah tanda Nabi tengok. Tanda itu Nabi kenal, ini umat aku, ini umat aku. Aku nak bagi apa? Untuk umat ni nak bagi apa? Nabi nak bagi apa? Syafaat. Nabi nak bagi apa? Syafaat. Jadi anak-anak khatamkan 3 kali. Tuan monitor dia, boleh buat. Jadi bila sudah dapat baca perangai, tuan-tuan ya, jadi ini tuan-tuan ya, anak kita khatam 3 kali. Saudara, setengah daripada anak kita ada 4 orang, tak pernah seorang pun dakap tubuh mak dia. Saya tuan-tuan dan puan ya, tuan-tuan bila mati, tuan-tuan, saya tak tahulah ada orang di Raub, bila mati tuan-tuan, bila dah kafan, dah semayang ni, nak hantar ke kubur, biasanya dia buka sikit. Mari anak-anak, mari bagi penghormatan akhir kepada mak ni. Ciumlah mak dia, ciumlah, meleleh air mata. Dia cium waktu itu, dia tahu apa? Kenapa cium waktu mak kita dah jadi jenazah, tak ada emosi, tak ada fikiran, tak ada semangat, tak ada daya ingat, tak ada daya pandang, tak ada daya dengar. Sekarang ni cium mak, sekarang ni dakap mak. Anak-anak saya, katakanlah semuanya dah balik. Anak saya ada di Jeddah pun ada, tuan-tuan, 8 orang anak saya, 5 laki-laki, 3 perempuan. Saudara, dah jadi kelaziman. Masih dekat masjid, mesti semai ke masjid. Tapi ada masanya saya nak raikan anak-anak yang ramai semua datang, kita sembahyang di rumah. Habis sembahyang tuan-tuan, dah jadi adat saya. Yang tua tuan-tuan perempuan lawyer, senior lawyer, bagi sampai yang ke-8. Kakaknya yang tua ni kakak, jumpa mak dulu, bukan jumpa ayah dulu. Jumpa mak apa pun, anak saya dah tahu dah, mak dulu. Kalau dia datang ke rumah, saya dah beritahu dah datang ke rumah, bawa katakanlah, bawa martabak, okay. Bawa martabak. Sampai ke rumah kita, potong-potong martabak itu, ambil kuah dia, suapkan ke mulut emak dulu. Walaupun mulut ayah nganga dulu. Tapi sunnahnya emak dulu. Satu hari satu orang sahabat, perempuan nak balik masak ke? Amboi, makan kedai. Yalah, betul. Sekarang ni kalau masak pun dari segi kosnya lebih murah makan kedai daripada masak, betul tak? Kos yang terlibat. Bagus. Jadi kedai mana nak makan ni? Takkan tak pelawai saya. Okey. Saudara yang mati sekalian, di mana saya tadi? Ibu, anak saya ada. Okey. Habis sembahyang, anak yang sulung dan anak yang bungsu di belakang, pasti dia akan jumpa mak dia dulu. Apa buat? Saya dah ajar 5 perkara. Salam mak, cium tangan mak,
Dakap tubuh mak. Dakap, tahu dakap? Orang sini panggil peluk ke dakap? Peluk. Dakap pun faham juga? Orang sini dakap faham? Peluk pun faham juga? Pakai peluk ke dakap? Dakap tubuh mak, lepas tu cium dahi mak, lepas tu bisik di telinga kanannya 10 kali bisik, dua dia bisik setiap satu 10 kali. Apa dia? Pertama, ampun mak, ampun dengan saya mak, ampun. Ulang 3 kali ampun, 10 kali ampun mak, ampun mak. 10 kali yang lagi, saya sayang mak, saya sayang mak. I love you mama, mama I love you, I love you mama, I love you mama. Selagi bila anak umur 49 tahun sebut kepada ayah, I love you ayah, nak jatuh hati saya tuan-tuan. Tuan-tuan, dulu lahir, bila dah tua macam ni, anak kita pun dah tua, bisik dekat kita. Oh, terus begitulah tuan-tuan. Kalau anak saya datang ke rumah, misalnya lah, kalau dia balik suka kali pagi-pagi tu, dia sebut je, ayah dah makan ubat ke? Itu pun tuan-tuan, ingatan itu, ya Allah, sangat berharga bagi saya. Mudah ke? Ayah dah makan ubat ke? Mudah. Tapi berapa orang anak-anak tanya, ayah dah makan ubat atau belum? Berapa orang anak yang concern kepada kesihatan mak dan ayah? Okey, Allah Ta'ala, saya cerita apa ni sebenarnya? Okey, berkaitan ke saya cerita ni? Berkaitan dengan kehidupan kita dan sebagainya. Okey, tuan-tuan nampak ya. Jadi saya takut tadi macam kita mati, suruh datang, cium, nangis. Saya tak buat lah benda tu. Saya buat sekarang ni. Saya cium mak saya, bapa saya cium. Bapa saya meninggal umur 83 tahun. Saya cium bapa saya. Memang saya cium, lillahi ta'ala, saya cium bapa saya. Saya mak saya peluk mak saya. Dan saya hendak diri saya dipeluk oleh anak saya, anak laki-laki dan perempuan saya. Perempuan saya kena COVID 2 kali. Sini ada tak yang kena COVID? Tak ada? Atau pada habis langsung? Saya kena 2 kali COVID. Yang pertama tu serius, yang kedua tak berapa. Masuk hospital. Oleh kerana saya ada penyakit lain sikit, masuk hospital 13 hari ke hospital. 13 hari. Baru saya tahu anak saya betapa kasih dan sayangnya kepada saya. Bertiba-tiba mesej tu, bertiba-tiba, ayah nak makan apa ni? Lan ayah nak makan apa? Ayah nak makan apa? Tadi ayah nak makan apa? Allah. Baru saya tahu anak saya sayang saya. Dia tanya nak makan apa tu? Sebagai penyakit COVID saya mati tu kuman-kumannya. Serius. Masalah anak saya bergili-gili, antara mereka mesyuarat bergili-gili. Korban ini. Inilah tuan-tuan, perlunya anak. Tapi saya nak sebut 8 orang anak dididik di tengah-tengah kota raya Taman Tun. Kalau saya tak bagi agama, hanguslah tuan, hanguslah. Tapi saya bagi agama kepada mereka. Minta maaf saya nak sebut, saya minta maaf hal saya ni saya nak sebut dengan minta maaf ni dalam apa di Facebook ni, minta maaf. Rumah saya besar tuan ya, 7 bilik rumah saya, 7. Anak 8 ni, 7 bilik. Pagi-pagi tuan-tuan akan dengar selepas subuh. Bilik 1 terdengar bacaan Al-Quran. Bilik nombor 2 terdengar bacaan Al-Quran. Bilik nombor 7 master bedroom saya dan isteri, pasti terdengar bacaan Al-Quran. Begitulah rumah saya. Jadi bila Quran tuan-tuan menjanjikan tuan-tuan muzik harian dan berumah, syaitan iblis tak ada dekat rumah tuan-tuan. Yang ada malaikat-malaikat yang datang menjaga kita di rumah. Malaikat datang menjaga kita pergi kepada syurga. Kalau syaitan jaga kita pergi ke neraka. Saya pun tak tahu lagi sampai ini, saya serah kepada Allah. Tapi saya cuba didik anak saya cuba didik anak saya. Dan anak saya tahu tak tinggal solat. Anak saya belajar luar negara, belajar luar negara, tapi tak tinggal solat. Pasal ayah dia tanya. Saya pun belajar luar negara tuan-tuan. Saya belajar di Amerika Syarikat 7 tahun tuan-tuan, 7 tahun dia luar negara.
Masters di Amerika, PhD di Amerika. Tempat saya belajar tu namanya Wisconsin, Masters di Pennsylvania. Dan tetap Pennsylvania. Dan guru geografi dengar kan? Yang apa ni, PhD saya Wisconsin. Dua-dua tempat ni musim sejuk dia 6 bulan, musim tak sejuk 6 bulan. Salji 6 bulan atau 6 bulan salji. Tuan bila salji Zuhur tak ada air, jauh tempat air, ambil salji, lomong muka, niat ambil wudu, salji. Tapi salat tak tinggal, tetap salat tak tinggal. Okey, saya nak habiskan tuan ni. Jangan tinggal salat. Tolong jangan tinggal salat dalam keadaan apa pun. Jangan tinggal salat. Tinggal salat kafir. Beza di antara Islam dengan kafir, beza. Ini Islam, ini kafir. Pembeza di tengah-tengahnya ialah salat. Tak salat kafir, salat iman. Jadi saudara, jangan tinggal salat. Kalau boleh, umur dah macam kita ni, jangan tinggal tahajud. Jangan tinggal tahajud. Terutama bulan Syaban, 10 Syaban hari ini. Lagi 21 hari Ramadan. Jangan tinggal tahajud. Walaupun satu hadis dari Muhammad SAW menyebutkan sallu bil lail walau raka'ah. Ustaz, apa maknanya Ustaz? Sallu bil lail walau raka'ah. Apa maknanya? Sembahyang malamlah kamu, walaupun kamu mampu sembahyang 1 rakaat. Walaupun kamu mampu salat 1 rakaat. Sembahyang dia 1 rakaat cukup. Jangan takwa langsung, jangan takwa langsung. Untuk anak-anak tuan-tuan, pastikan. Saya nak sebut sikit dan mengakhirkan. Ayah saya tuan-tuan, ayah saya Haji Ali bin Haji Umar. Dia guru agama, dia imam, dan dia guru Quran. Mak saya guru Quran. Mak saya Man Asyah Amirul guru Quran. Ayah saya ni, hal-hal mengenai solat terutamanya, garangnya macam macam lion, macam lioness. Garangnya macam singa betina. Singa jantan tak bergarang, tuan-tuan tak tahu. Yang garang singa betina. Singa-singa sini saya tak tahulah. Tuan-tuan cuba baca dalam National Geography. Antara singa jantan, singa betina, yang paling garang ialah singa betina. Okey. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebut, ya. Ayah saya bila hal sembahyang, dia macam singa, tuan-tuan. Rumah saya, tuan-tuan tahu tak, ekor pari, tuan-tuan, ekor pari. Pari, ikan pari, kan ekor dia. Allah tuan-tuan, ekor dia diletakkan dinding macam itu tu. Dia pakunya diletakkan dinding. Kalau kita tak salat, lewat salat, naiklah itu ke belakang kita, tuan-tuan. Betul ayah saya kata, salim ayah saya. Tapi saya nak bagi tahu, ayah saya manusia yang paling penyayang dalam dunia. Tuan-tuan nak tahu, sampai sekarang saya teringat-ingat ayah saya. Dah meninggal 25 tahun yang lalu. Apa dia? Kita semua pergi masjid. Daripada kecil-kecil saya dah diasuh. Umur 6 tahun saya dah pergi masjid. Umur 6 tahun saya boleh kata tak tinggal sembahyang dah sampai sekarang ni. Tuan-tuan puan, bila kami balik masjid, dia balik lewat sikit, kami balik dulu. Pintu-pintu bilik kita kunci. Dia akan tengok bilik anak dia satu persatu. Kita antara tidur dan jaga. Saya ingat, bila kita punya selimut tu, kaki kita, selimut tu terjatuh sikit, kaki nampak tak terselimut, ayah saya akan ambil selimut, selimutkan ujung kaki itu. Itu dia sayang kepada saya. Sangat sayang kepada saya. Makan, teh makan, datang teh makan. Ayah saya wajibkan makan dalam keluarga. Mesti makan dengan keluarga. Tak boleh makan seorang-seorang. Makan, kita makan. Dia ajar kita. Nak seduk nasi, mulakan pinggan mak, jangan pinggan ayah.
Nak seduh nasi, mulakan pinggan kakak, bukan pinggan abang. Saya dah kata tadi dah. Wanita dulu, wanita dulu. Ayah saya bila semuanya dah seduh nasi, dah tengah makan, tengah-tengah makan, ayah saya orang yang paling matanya memandang pinggan-pinggan anak-anak, termasuk pinggan isteri, mak saya pinggan istrinya. Dia akan bangun, dia akan nasi tambah, tuan-tuan nasi tambah pinggan besar sikit. Dia akan buat macam ni tuan-tuan. Dia ambil ini, dia punya senduk nasi tambah tu, dia tengok pinggan anak-anak dia, dia tambah satu persatu, satu persatu. Itu ayah saya. Tak ada ayah buat macam itu, tuan-tuan. Ayah saya buat. Yang inilah gambar ayah saya itu sampai sekarang. Gambar tu tak pernah pudar, tak pernah pudar, tuan-tuan. Gambar kasih sayang ini. Saudara, apa yang saya nak sebut, kita harap insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada tuan-tuan. Hanya saya nak tinggalkan pesan satu saja, jaga salat. Besok masa kita masuk di alam barzah, mula-mula soalan mengenai ibadat, mula-mula soalan mengenai ibadat. Ibadat yang ditanya bukan umrah, bukan haji, bukan zakat. Apa yang belum ditanya? Solat. Hadis kata, kalau solatnya lulus, yang lain-lain semuanya lulus. Kalau solatnya gagal, yang lain semuanya gagal. Bersolatlah, bersolatlah, bersolatlah. Okey. Akhirnya saya nak menyebut begini, perempuan ya. Di luar sana, tuan-tuan tengok ada kaunter zakat dan wakaf. Kemudian ada disertakan tuan-tuan, insyaAllah di belakang tu, nak wakaf boleh, nak zakat pun boleh. Ada orang-orang wakaf. Tuan-tuan, yang pencen ke tak pencen ke, sekurang-kurangnya RM10. Setiap bulan potong RM10, potong RM10. Setahun berapa? 120. Kalau kita makan kedai, di mana kedai tom yum yang besar sikit kat sini? Apa nama tempat dia? Di Topi Tirau. Tak kata ada ke tom yum di mana-mana ada. Ha? Amira, Awira. Kita makan ke Awira. Kat mana? Malam ni saya nak pergi. Puan tanya saya kan malam ni. Ha? Awira. Makan anak 4 orang, anak saudara 2 orang, 6 orang, masuk kita dan suami 2 orang, 8 orang. Makan biasa saja RM145. Saudara bagi berapa untuk agama minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas? Itu saja persoalan saya. Let's be fair. Let's do justice to our religion. How much you donate to religion? How much? Dibandingkan dengan makan tom yum tadi di Arwani, di Awira. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan ya, RM10. Yang cantiknya RM50. Tiap-tiap bulan buat SI namanya, standing instruction. Sini bank apa yang ada kat sini? Maybank ada? CIMB ada? RHB ada? Oh, semua ada. Bank Islam ada? Oh, bank banyak, duit yang tak ada. Masya Allah. Dalam keadaan tak ada duit, boleh tak bagi Islam seminggu RM1? Tapi tak bagi pun. Now, nombor 2, tadi buku dekat luar, boleh buat beli dengan QR code. Tahu QR code? QR code. Boleh transfer. Senang aja. Nanti budak saya ajar kat luar tu. Budak saya ajar. Ada buat telefon kan? Telefon smartphone kan? Boleh Facebook, boleh apa semua. Kalau telefon yang apa tu dah. Okey. Now, 3 buku ni hasil daripadanya sebahagiannya masuk terus nanti ke dana kompleks Anjur Khotimah.
Saudara, inilah yang saya bawa sejak hampir 3 tahun yang lalu. Kita dah kumpul, dah belanja pun 2.8 juta ringgit. 2.8 million collected. Hasil saya umur 76 tahun, pusing satu Malaysia, tiap dah mati. Cerita ini tak pernah tinggal sebut ini, tak pernah tinggal sebut komplek An-Nusrul Khatimah. Saya harap dengan usaha saya itu dipilih oleh Allah, saya menjadi ahli syurga bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak, dan bersama dengan sahabat-sahabat yang berada di Sempang ini. Nombor 2, nanti tuan-tuan pergi kat luar sana, ada satu namanya Sidil Wakaf Tunai. Ni ada gambar dia. RM10 ada, RM50 ada, RM100. Tuan-tuan, tuan-tuan abadikan ini. Ambil satu ni tebal ni, tuan-tuan frame kan, tunjuk kepada anak-anak. Bukan riak. Inilah dia jalan ke syurga, nak wahai anakku. Kamu makan di McDonald dekat sini. Tak ada. Ialah bukan tak ada saja saya sebut saja. Bukan. Tapi ada tak McDonald? Tak ada. Apa KFC? KFC ada. Ialah wahai anakku, katakan inilah ayah dan mama. Ayah mama buat ini, ayah mama dapatkan ini, nak tunjuk kepada engkau. Berhentilah rokok, berhenti rokok wahai anakku. Puan kira balik puan tentang rokok ni, puan kira sikit. Okey sikit rokok. Okey. Satu kotak rokok. Saya dah beritahu saya tak isap rokok. Satu kotak rokok puan harganya RM17.90. Katakanlah RM18 ya. Satu kotak rokok harganya RM17.90. Rokok Benson and Hedges 20 batang. Tahu RM18. Okey. Satu hari. Satu bulan berapa kan? 18 kali 30. 100 ya, RM18 kali 30. Berapa? 540. Puan, satu bulan. Satu bulan suami kita, anak laki-laki kita isap rokok RM540. Katakan dia dah hisap rokok 20 tahun. Berapa? Tadi kali 20 je tadi. Berapa? 2.800. 10.800. 20 tahun. Satu tahun tak berapa? 1 tahun 540. 10.000. Ada. Tak betul ni. Okey. Satu hari, tuan-tuan dengar dulu. Satu hari di Saboko, satu kotak. Satu kotak RM18, RM17.90. Kita jadi RM18. Itu satu hari. Satu bulan kali 30. 18 kali 30. Berapa? 540 satu bulan. Satu tahun kali 12. Nabi 400 kali 20 tahun. 129.000 rokok dalam betul 129.600, tak payah 600 lah, 129.000 rokok aja. Tuan-tuan, saya nak sebutnya, isap rokok hukumnya haram, simpan rokok rokoknya haram, letak dalam bilik rokok hukumnya haram, suruh anak beli rokok hukumnya haram, isap rokok di depan isteri dan anak hukumnya haram. Jadi macam mana? Tuan-tuan 100 berapa tadi? 90? 129.000. Tapi anak kita dah sampai umur 40 tahun, tak ada rumah lagi, tuan-tuan. Tapi rokok dah 129.000.
Rumah tak ada menyewa lagi. Sampai nak pencen pun menyewa lagi. Saudara, saya haraplah mudah-mudahan insyaAllah. Jadi tuan-tuan ini RM10 ada, RM50 ada, RM100 ada. Dedikasi kata ini. Taruh tuan-tuan bawah meja, kat meja cermin tu, meja makan kat meja cermin. Letakkan selitkan di bawah ni. Supaya anak tengok, cucu tengok. Bukan tengok, malaikat tengok. Yang ini kita nak bangun bersama kompleks Anjung Husnul Khatimah. Ada gambar ni, gambar kompleks Anjung Husnul Khatimah. Gambar pemikiran kita. Benda ni siap 2026 hujung insyaAllah. Dapatkan di luar sana nanti. Dan yang akhir tuan-tuan dan puan, insyaAllah mudah-mudahan ni kad saya. Ni kad. Tuan-tuan, kad ni, kad saya ni, di belakang ni ada 6 media sosial. Saya ada Facebook, saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada TikTok, saya ada YouTube. Tuan-tuan ni, tuan-tuan dapat ni buat screenshot atau screenshot. Lepas tu sebar kepada adik, abang, kakak, saudara mara, adik-adik kita, kawan-kawan, sebar seluas-luasnya supaya mereka akan guna ni untuk mereka mengikuti program-program Hasan Ali, program agama. Syarahan saya ratus jenis. Tajuk untuk anak muda, tajuk untuk anak-anak ibu mengandung, tajuk untuk suami isteri, tajuk untuk kasih sayang, tajuk untuk syurga, tajuk untuk neraka. Boleh pilih mana tajuk. Mereka pergilah, pujuk anak kita, pergilah, dengarlah ceramah Dr. Hasan, tengoklah dalam YouTube, dalam Facebook. Tuan-tuan, saya nak sebut begitu banyak dia boleh pilih. Free, tuan-tuan, free. Tak payah bayar 1 sen. Free. Nanti keluar dapat. Bila tuan-tuan dapat screenshot, apa nak buat? Sebar. Inilah usaha dakwah. Saya usaha dakwah ni tuan-tuan, daripada Kuala Lumpur datang, tinggal 4 hari berada di Kuala Lumpur dengan berlaut dengan bentuk 4 hari. Tinggal isteri, tinggal anak, umur 76 tahun. Takkan tuan-tuan tak boleh sebarkan ini sebagai satu usaha dakwah kepada adik-adik, anak, saudara mara, sahabat-sahabat dan sebagainya. Buat dulu. Ya, akhirnya tuan-tuan dan puan, kita doa sikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Waradallahu tabaraka ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sayangilah kepada sahabat-sahabat yang datang, muslimat yang datang ini, yang datang, yang tidak datang pun, sayangilah mereka, kasihilah mereka, wahai Allah. Kau berikan rahmat dan rahim kepada Engkau. Kau pandanglah mereka dengan pandang rahmat Kau, wahai Allah. Pandanglah mereka dengan pandang kasih sayang Kau, wahai Allah. Ya Allah, ibu-ibu yang datang, ayah-ayah yang datang ini, Kau bahagiakan mereka sampai akhir hayat mereka nanti, wahai Allah. Bahagiakan rumah tangga mereka, wahai Allah. Bahagiakan mereka dengan senyum daripada suami kepada isteri, senyum daripada anak kepada ibu bapanya, khidmat anak yang tidak ada tolak bandingnya kepada sayangnya kepada ibu dan ayah. Mereka sayang menyayangi dalam hidup mereka, wahai Allah. Teruskan kasih sayang. Kau izinkan mereka berkasih sayang dalam hidup mereka. Mereka kasih kepada Engkau, wahai Allah. Mereka kasihkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mereka sayangkan ibu mereka dan ayah mereka. Mereka sayangkan kakak, abang dan adik mereka. Mereka sayangkan kaum saudara mereka dan umat Muhammad SAW. Ya Allah, kalau majlis ini Kau gugurkan sebutir hidayah. Gugurkan sebutir hidayah dalam hati teman-teman dan hati kami, wahai Allah. Masukkan sebutir hidayah dalam hati kami, wahai Allah. Jangan Kau nafikan hidayah dalam hidup kami. Jangan Kau nafikan hidayah dalam hidup kami, wahai Allah. Kami tak boleh hidup tanpa hidayah. Kami tak boleh tua tanpa hidayah. Kami tak boleh sakit tanpa hidayah. Kami tak boleh menemui Engkau bila kami sakit, kami nazak, kami berada di sakratul maut. Kami tidak boleh berada dalam sakratul maut tanpa hidayah, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
kasihlah kami, berilah kami hidayah, wahai Allah, berilah kami hidayah, berilah kami hidayah, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah majlis Engkau akan menerima keampunan kami. Kami mohon ampun kepada Engkau dosa-dosa kami yang terlalu banyak, dosa kami kepada Engkau sebagai Khalik, dosa kami kepada Nabi Muhammad SAW, dosa kami kepada ibu kami yang kami sayang yang sudah pergi 30 tahun yang dahulu, ya Allah. Dosa kami kepada ayah kami yang mereka pergi, kami tak sempat memohon ampun kepada dosa-dosa kami terhadap mereka. Ampunilah mereka dan ampunilah kami, ya Allah. Kepada ibu dan ayah yang sedang berada di alam barzakh, ya Allah, damaikan roh ibu dan ayah kami di alam barzakh pagi ini, ya Allah. Damaikan roh ibu dan ayah kami di alam barzakh hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Damaikan ibu dan ayah kami, saudara mara kami di alam barzakh, wahai Allah. Damaikan mereka, sayangilah mereka. Jangan kau seksa ibu kami, wahai Allah. Jangan kau seksa ayah kami, wahai Allah. Berhentikanlah seksa kau mereka. Berhentikanlah seksaan kepada mereka, wahai Allah, di alam barzakh itu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami nak jadikan masjid ini, wahai Allah, Masjid Al-Muttaqin, kampung Sempam ini, wahai Allah, sebagai tempat kami membesarkan Engkau. Ringankan kaki kami melangkah ke masjid ini, ringankan kaki suami kami melangkah ke masjid dan surau di mana juga kami berada, wahai Allah. Kami mesti datang ke rumah Engkau, kami mohon ampun di rumah Engkau, kami sujud dan rukuk dan sujud di rumah Engkau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau izinkan kami mencari majlis ilmu, wahai Allah, bersama dengan suami tercinta, dengan istri tersayang dan anak-anak kami. Kami cari majlis ilmu, bukan majlis ilmu cari kami. Kami cari ustaz dan ustazah, bukan ustaz-ustazah cari kami. Kami cari masjid, bukan masjid cari kami. Kami mencari alam barzakh, bukan alam barzakh mencari kami. Kami cari syurga, bukan syurga cari kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah kekuatan kepada kami meneruskan majlis ini, tempat supaya kami dapat meneruskan majlis membesarkan Engkau, mengagungkan Nabi Engkau ini, wahai Allah. Pilihlah kami. Kalau ketika ini Kau mendatangkan malaikat untuk mencatat nama-nama ahli syurga, masukkan nama kami, wahai Allah. Tentukan nama kami dalam senarai ahli syurga. Kalau sekarang ini Kau mintakan malaikat untuk mencatatkan nama-nama ahli neraka, jangan ada nama kami dalam senarai itu. Jangan ada nama istri kami dalam senarai itu. Jangan ada nama suami kami dalam senarai itu. Jangan ada nama ibu dan ayah kami, adik, abang dan kakak kami dalam senarai itu, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi tuan-tuan, di luar ada wakaf. Kita nak boleh tuan-tuan boleh wakaf, zakat pun boleh. Ada kaunter di luar di sana, insya-Allah tuan-tuan dan puan ya. Sebagai tanda tuan-tuan hadir kat sini, mari kita raikan buku-buku yang saya sebut. Raikan tuan-tuan sijil wakaf tunai yang saya sebut. Raikan wakaf tuan-tuan, wakaf, raikan zakat, kaunternya yang ada di luar sana. Tuan-tuan, kawan-kawan seperjuangan saya, tuan-tuan ingat tak dulu saya mempromosikan Forum Pedagang Hewan Islam 6 tahun saya promosikan. Siapa ahli panel? Profesor Harun Din, Hasan Din, Ismail Kamus, Hashim Yahya, Datuk Ishak Barum, semuanya dah pergi. Tinggal Hasan Ali saja belum pergi lagi. Kalau Hasan Ali pun tuan-tuan dengar dah tak ada, dah dijemput oleh Allah, sedekahkan kepadanya doa dan Fatihah. Moga-moga Hasan Ali damai di alam barzakh nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada perempuan, terima kasih. Saya seronok tuan-tuan, tuan-tuan dah berapa jam dah tuan-tuan, lama dah ni tuan-tuan puan ni. Tapi saya seronok tengok tuan-tuan committed, tengok puan-puan duduk dengan penuh disiplin, khusyuk mendengarnya. Dan saya yakin puan-puan ikhlas dan saya pun ikhlas untuk duduk dalam majlis membesarkan Allah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Amat Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali atas kuliah yang diberikan sebentar tadi.